Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, salam sejahtera, selamat pagi. Hari ini 8 Syawal 29 hari ini. 29 April 2023. Okey. Baca. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Amin. Okey kita mulakan hari ini. Sebelum I continue semalam, patutnya kita hari ini kita sambung bahagian kedua daripada semalam tu. Semalam kita review sikit dia semalam lah. Sebelum ni 2 hari sudah saya ada okey, baik, thank you. 2 hari sudah saya ada ceritakan pasal beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman di garden anda, di kebun tepi rumah, di kebun laman rumah anda. Ni 10 faktor ni dia mempengaruhi pertumbuhan dia lah. Jadi daripada 10 faktor ni, 5 faktor yang kita tak boleh nak kontrol. Maknanya faktor tu dah memang ada, dah memang terjadi dekat dalam di kawasan kita tu, dan kita tak boleh buat apa-apa mengenainya. Ya, antaranya macam suhu, persekitaran, angin udara, and then humidity tu apa dia, kelembapan udara, dan of course sunlight, matahari ya. Yang tu kita tak boleh nak kontrol. Itu kita tak boleh kontrol. Yang mana yang ada tu, yang tu lah. Yang mana yang terjadi, jadilah. Dan semalam juga I explain mengenai kepentingan kita untuk antara semua faktor-faktor kita tak boleh kontrol tu, yang paling penting sekali ialah matahari, sunlight. Kerana sunlight ni ialah perkara yang paling penting untuk memastikan kita punya tanaman kita tu jadi ke tak jadi, keluar buah ke tak keluar buah, hidup ke tak hidup ya. Semua tu, itu adalah faktor yang paling penting, matahari. Jadi semalam saya cerita panjang lebar mengenai bagaimana kita perlu, sebelum kita start any gardening project, kita kena survey, not survey lah rumah kita sendiri kan. Observe your garden first. See which part of your garden tu yang kena matahari, morning sun. Yang tu yang paling penting, morning sun sahaja nah. So you have to observe your garden tu, tengok dekat mana kawasan yang kena morning sun, dan di situlah yang kita kena fokuskan you punya tanaman dekat kawasan itu sahaja. Kawasan yang kena evening sun, tak tanam apa pun tak apa. Ataupun kau nak tanam juga, you have to select plants yang tolerant kepada hot weather. Dia tolerant panas, dia tolerant kemarau. Yang tu tanaman yang kita boleh tanam di kawasan yang ada panas petang. So itu basically yang I touch on yesterday ya. Pasal I banyak cerita pasal matahari lah semalam lah. So itu. Okay, so today sebelum hari ni I nak touch on pasal sorry I nak set up ni sekejap. Sorry. Okay, so hari ni I nak sambung pula mengenai beberapa faktor yang kita boleh kontrol pula ya. Ada 5 daripada 10, 5 yang kita tak boleh nak kontrol. 5 kita tak boleh nak kontrol, itu kita dah cerita dah semalam. Hari ni saya nak sambung dengan 5 faktor yang kita boleh kontrol pula. Ya, yang mana yang faktor yang kita boleh kontrol. So these factors ni adalah ada 5 juga. Ada 5 factors. Ada 5 faktor yang kita boleh kontrol di sini ialah, okey, yang pertama ialah air, tanah, nutrien tu baja yang kita bagikan pada tanaman kita tu, pest and disease iaitu serangga perosak dan juga penyakit, dan akhir sekali genetik. So ini 5 perkara yang kita boleh kontrol. Okey, tapi sebelum kita pergi jauh mengenai hari ni punya ni, ada satu soalan saya dapat semalam. So I think soalan ni sangat berkaitan dengan apa yang kita ceritakan semalam ya. Itu soalan dia ialah abang ni dia kata, dia bila saya beli pokok dekat nursery, banyak kali bila bawa balik rumah, ubah kat dalam pasu, tak lama lepas tu mati. Banyak kali dah jadi macam ni.
Pokok bunga ke, pokok buah ke, dia ubah dalam pasu ke, dia ubah dekat tanah ke apa, tak lama tu matilah pokok tu. Kenapa jadi macam ni, dan apakah cara-cara untuk mengelakkan daripada perkara ini terjadi lagi. Dan saya rasa benda ni memang banyak terjadi dekat ramai orang lah. Kita beli pokok dekat nursery, tak kisahlah pokok apa pun, pokok bunga ke, pokok buah ke, pokok pelam ke, pokok ciku ke, lemon ke, macam-macam pokok kita jual dekat nursery. Kita bawa balik rumah, kita ubah ke dalam pasu atau kita ubah ke tanah, tak lama lepas tu pelan-pelan dia mati. Ataupun kalau tak mati pun dia hidup tak subur, hidup segan mati tak mau, dia lambat tumbuh, dia ada setengah-setengah tu dia hidup tapi tak mau berbuah. So apakah sebabnya perkara ini, dan macam mana perkara ini boleh terjadi? Apa tu? Iklan ke? Ya, coklat. Okey. Okey, so yang ni sangat berkaitan dengan perkara yang telah saya ceritakan semalam, 5 perkara yang kita tak boleh kontrol. Okey, dalam kes ini perkara yang kita perlu tengok, perkara faktor yang terlibat dalam kes ini ialah yang kita beli tanaman dekat nursery dan bawa balik rumah. Faktor yang terlibat dalam perkara ini ialah faktor persekitaran. Persekitaran, iaitu kita beli pokok dekat nursery. Nursery tu obviously bukan dekat kawasan rumah kita, bukan dekat sebelah rumah kita, bukan kat depan rumah kita. Obviously nursery tu kita beli dekat kawasan lain. Kawasan lain. So jadi apa yang ramai orang selalu pandang, ramai orang take for granted, tak take for granted is that walaupun nursery tu kedudukan dia dekat dengan rumah kita, walaupun sangat dekat dengan rumah kita, ataupun mungkin dalam bandar yang sama, pekan yang sama, daerah yang sama, tetapi persekitaran di kawasan nursery itu adalah sangat berbeza dengan persekitaran di rumah kita. Kalau di sebelah rumah kita pun ada beberapa faktor yang berbeza dengan rumah kita, walaupun sebelah rumah je, sebelah pagar je. Apatah lagi dekat nursery, dekat kawasan lain. Walaupun di pekan yang sama, walaupun saya duduk kat Nimbun Tebal, saya beli dekat nursery kat Nimbun Tebal juga, dekat pekan Nimbun Tebal, saya duduk dekat pinggir Nimbun Tebal, dan walaupun saya beli di nursery yang berada di pekan Nimbun Tebal sekalipun, pekan yang sama, kalau kat sana hujan, sini pun hujan, walaupun sama, semuanya sama, sana panas, sini panas, tapi ada beberapa faktor manusia kita kadang-kadang kita tak sedar. Memang selalunya kita tak sedar. Faktor persekitaran di kawasan nursery tersebut dan di kawasan rumah kita memang berbeza. Banyak benda yang berbeza. Yang terutama sekali mungkin daripada segi suhu. Kawasan nursery obviously ada banyak pokok. Ada banyak tanaman di sana, dan mungkin ada kebanyakan nursery dia ada ekosistem dia sendiri, di mana dia ada sprinkler lah, dia ada automated punya sistem untuk siram pokok ke apa semua. So daripada situ dah satu benda yang berubah. Bila ada pokok banyak, ada automated system itu, maknanya suhu dia lebih rendah daripada kawasan rumah kita. Itu satu. Tanah dia lain. Tanah di nursery dengan tanah di rumah kita berbeza. Of course dekat nursery dia ada tanah dia sendiri. Tanah baja dia sendiri, tanah kompos dia sendiri, dia ada dia punya sendiri, dan sangat berbeza dengan tanah di rumah kita. Begitu juga dengan suhu tadi kita dah cerita, sunlight, matahari, dan of course dia ada di nursery pokok-pokok yang tersebut ada diletakkan di kawasan-kawasan tertentu, dan mungkin nasib pokok yang kita beli tu dia letakkan di kawasan yang memang betul-betul kena kondusif matahari pagi. Tetapi kita bawa balik rumah, kawasan yang kita letak anak pokok tersebut berbeza daripada kawasan di nursery tersebut. Jadi itu banyak perbezaan dia. Kita nak cerita panjang. Yang banyak perbezaannya, yang persekitaran di nursery tersebut dengan rumah kita. Itu baru di pekan yang sama. Apatah lagi kalau kita beli anak pokok di Cameron Highland, bawa balik ke rumah ke sini. Of course lagi banyak beza dia, lagi jauh perbezaan dia. Cameron Highland suhu dia macam mana?
angin dia macam mana, udara dia macam mana, kat sini macam mana. So banyak, memang beza, memang sangat berbeza. Ya, kalau di pekan yang sama pun banyak perbezaan dia, apatah lagi kita bawa balik daripada tempat yang sejuk, tempat yang persekitaran yang totally different dengan persekitaran kita macam Cameron Highland. So jadi macam mana kita nak buat Jadi tak boleh beli ke pokok dekat nursery? Tak boleh beli ke pokok ke Cameron Highland bawa balik rumah? Boleh, tapi ada cara dia, ya. Ada cara dia, iaitu apa yang selalu saya buat, saya pun beli juga pokok dekat nursery. Kadang-kadang kami jalan-jalan ataupun kami pergi meniaga dekat kami selalu meniaga dekat Grow Market Auto City. Ya, kalau ada kelapangan, dia setiap Ahad kedua setiap Ahad kedua setiap bulan. So the next Grow Market ialah 14 hari bulan Mei depan. Ya, kalau nak jumpa saya, nak tengok, nak beli anak-anak pokok, nak support kami, boleh jumpa kami dekat sana, Auto City, Grow Market Auto City, Ahad 14 hari bulan Mei nanti. So dekat, macam contohnya bila saya pergi kat market tu, kadang-kadang saya tengok ada kawan-kawan vendor lain bawa anak pokok yang menarik, saya pun beli juga bawa balik rumah. So macam mana cara kita nak increase chances untuk pokok tersebut hidup di rumah kita yang kita beli daripada luar tadi? Okey, pertama sekali ialah jangan terus letak dekat bawah panas. Walaupun panas pagi, ya, walaupun morning sun, jangan letak dekat bawah panas. Jadi kita letak dekat tempat yang terlindung daripada cahaya direct matahari. Tak kisah walaupun cahaya matahari pagi, ya, cahaya matahari pagi yang baik tu jangan bagi kena lagi. Jangan bagi kena direct lah. Maksudnya jangan letak betul-betul bawah panas tu. Letak bawah porch. Bawah porch garaj kereta kita tu, letak kat bawah porch. Tempat yang ada cahaya tapi bukan direct sunlight. Kita letak dekat bawah porch. Jadi kita panggil proses dia untuk kita nak melatih pokok tersebut untuk acclimatize, ya, untuk adaptkan diri dia dengan keadaan di rumah kita. Kita tak mahu bagi dia terus terkejut letak dekat tengah panas macam tu. Walaupun panas pagi tu, panas pagi yang baik, bila kita terus letak kat panas pagi yang baik tu, dia akan terus naluri dia macam biasalah, dia terima matahari yang cantik, yang elok macam tu, dia terus akan membina makanan. Proses hidup dia macam biasa, membina makanan untuk diri dia. Jadi dalam keadaan dia di persekitaran yang baru dan terus dia dipaksa untuk buat kerja macam tu, memang pokok tu akan layu dan kadang-kadang selalunya dia tak boleh nak bertahan. Itulah sebabnya kebanyakan pokok yang kita bawa balik daripada nursery akan mati. Sebab itulah dia tak adapt lagi keadaan diri dia dengan persekitaran yang baru dan terus dia terpaksa buat kerja berat, iaitu membina makanan daripada sinaran matahari itu. Ya, jadi itulah satu faktor dia. Jadi untuk permulaan ni kita bawa balik rumah, kita jangan bagi dia buat kerja apa langsung. Letak dekat bawah porch yang kawasan yang cerah tapi bukan direct sunlight. Dan kita biar dekat bawah tu sehinggalah kita nampak pokok tu keluar pucuk baru. Ya, pucuk baru tahu kan, dia keluar pucuk baru, nampak dia keluar daun yang barulah kita ubah dia ke dalam pasu ataupun ke atas tanah. Ini menunjuk bila dia keluar pucuk baru tu, ini adalah indikator yang paling jelas yang menunjukkan pokok tersebut telah adapt diri dia sendiri dengan kawasan rumah kita. Ya, jadi itu menunjukkan, itu indikator dia. Nampak keluar pucuk baru, nampak je keluar putih pucuk baru tu, then baru you ubah kat pasu atau ubah kat tanah. Itulah chances untuk menjadikan pokok yang kita beli dekat nursery, daripada mana-mana sekalipun, chances dia untuk hidup adalah lebih tinggi. Kalau buat cara macam ni, kita beli anak pokok daripada Cameron Highland pun, keberangkalian dia untuk survive, untuk hidup adalah lebih tinggi daripada daripada bawa balik daripada jauh-jauh, letak kat rumah, transfer kat dalam pasu, 2-3 hari mati, buang duit ya. So itulah caranya. Simpan dekat bawah porch, jangan letak dekat direct sunlight. Bawah porch, tempat yang cerah tetapi bukan direct sunlight, dan tunggu sehingga dia keluar pucuk yang baru. Bila dia dah keluar pucuk baru, baru kita transfer ke mana-mana yang kita nak transfer, pasu atau tanah, ya. Okay, so I hope itu menjawab persoalan. Dan kalau ada apa-apa soalan lagi, boleh terus tanya. Kalau tak mau
letak kat komen, boleh PM saya terus, boleh message saya terus, ya. Okey dah, sementara duduk ni, yang ni saya bagi tuan-puan, kami mengharapkan sokongan tuan-puan dan puan daripada untuk menyokong ni. Saya paste link kat sini kedai Lazada dan Shopee kami. Okey, di sini kalau di sini saya ada jual biji benih, baja, macam-macam jenis baja. Okey, ini adalah ni yang masuk dekat dalam komen ni. Ini adalah link Lazada dan Shopee kami, dan saya mengharapkan sokongan tuan-puan dan puan-puan semua untuk membantu kami dengan menyokong kedai Shopee, Lazada atau Shopee kami. Ya, dekat sana ada biji benih, ada daun-daun, daun-daun kita ada jual. Ya, contohnya macam daun gelenggang, daun saca inci, dan daun lemuju pun ada. Ya, banyak pokok-pokok herba yang sekarang ni kita banyak tanam pokok-pokok herba dekat dalam TQ's Garden ni. Kita ada telinga kera, kita ada pokok Siti Khadijah, kita ada belalai gajah, setawar, pokok insulin tahu. Nanti saya akan ceritakan nanti, insyaAllah. Misai kucing pun ada, dan terbaru kita ada bunga telang. Sekarang ni bunga telang kita tengah galak berbunga sekarang ni. Lemuni pun ada, siapa suka makan nasi lemuni, saya ada jual daun dia fresh daripada kebun kami. Ini insyaAllah boleh support kedai kami dekat dalam Lazada atau Shopee. And then, okay, seterusnya kita nak tengok 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kita, yang mana yang kita boleh kontrol, maknanya kita boleh kontrol. Ada apa-apa yang tak kena, ada apa-apa yang tak cukup, terlebih ke apa, kita boleh adjust sendiri. Okey, nombor 1 ialah air. Air ni adalah perkara nombor 2 terpenting dekat dalam pertumbuhan. Excuse me please. Air adalah perkara nombor 2 terpenting untuk pertumbuhan tanaman. Seperti juga manusia, air ni sangat-sangat penting untuk tumbuhan hidup. Ya, kalau tak ada air, tak ada apa boleh hidup. Walaupun kaktus kat padang pasir pun, dia pun memerlukan air, walaupun tak banyak, walaupun sedikit. So, air ni, tanpa air tak ada apa yang boleh hidup. Tumbuhan tak ada apa yang boleh hidup. So, cuma banyak atau sikit saja. Banyak atau sikit iaitu. Okey, contohnya macam, dekat dalam garden kita tu, kita boleh adjust sendirilah. Ada jenis-jenis tanaman yang memerlukan air yang banyak, dan ada tanaman-tanaman yang memerlukan air yang moderate, average. Ada tanaman yang memerlukan air yang sikit. So, contohnya ini adalah antara tanaman-tanaman yang memerlukan air yang banyak. Nombor 1 sekali, kangkung lah. Kangkung memang perlukan air yang sangat-sangat banyak. Kalau walaupun tanah tu soggy, tanah tu air bertakung, tanah tu dia air bertakung, soggy pun dia boleh hidup. Dia lagi suka kangkung. Kangkung memang perlukan air yang sangat banyak. Dan kita juga selain daripada tu, salad lah, daun salad yang dalam nasi ayam, burger kan, yang tu orang putih panggil lettuce, ya. Yang tu pun memerlukan air yang banyak. Tanah tu kena sentiasa lembab. Jadi itu nombor 2. Dan ketiga, kita ada timun. Timun pun memerlukan air yang banyak. Kita kena, ini tanaman-tanaman ni sebaiknya kita siram 2 kali sehari lah, pagi dengan petang, siram banyak. Dan tomato juga perlukan air yang banyak. Seterusnya kita ada labu pun perlukan air yang banyak. Dan satu lagi tanaman yang selalu orang tanam yang memerlukan air yang banyak ialah tembikai. Tapi tembikai ni dia special sikit. Orang selalu ingat tembikai ni, orang kata tembikai ni dia kena siram banyak. Dia sebenarnya partly true lah, ada yang betul, ada yang tak betul. Macam mana tu? Tembikai ni, bila kita tanam tembikai, masa dia tengah hidup, sebelum bila nampak dia dah mula keluar berbunga tu, masa tu daripada mula dia membesar, sehingga dia mula keluar putik buah dia tu, ya, buah yang kecil-kecil tu kita nampak. Masa tu tembikai memerlukan air yang banyak.
kita siram 2 kali sehari dan kita siram banyak. Ini tembikai lah, tembikai. And labu pun lebih kurang macam ni juga labu kuning ke labu kuning lah. Okay, so kita masa dia mula membesar sehinggalah dia mula keluar buah kecil-kecil tu, kita perlu siram dia dengan air yang banyak, sangat banyak. Pagi sekali, petang sekali dan siram banyak. Kemudian apabila buah tembikai tu dah mula membesar, agak-agak lebih kurang besar macam ni, besar bola golf ke bola tenis ke, lebih kurang besar macam tu, masa tu kita kena kurangkan air. Ya, kalau kita kena kurangkan air. Kalau sebelum ni kita siram tembikai 2 kali sehari, sekarang ni kita cut down jadi sehari sekali saja, iaitu pagi. Either one lah, pagi pun boleh, petang boleh, tapi sehari sekali saja. Dan kita kurangkan air dia tu. Dan yang ni cuma kita kena tapi ni pun kita kena tengok jugalah, kita kena tengok juga kalau cuaca terlalu panas. Kalau cuaca terlalu panas, maknanya kita nampak macam tanah tu dah mula nak kering sikit, ataupun nampak daun tu macam lembik sikit, itu kita tambah air lah. Of course lah, jangan degil juga, tak mau bagi juga, tak boleh kata sehari-sehari sikit, tak lah macam tu. Ya, kita tengok juga keadaan dia. Kalau terlalu panas, kita tambahlah air. Okay, so that's why. Itu satulah. Okay, jadi bila dah mula keluar buah macam tu, kita kurangkan air kepada sehari sekali, dan kita siram pun kurang sikit. Okay, so yang tu untuk tembikai. Jadi dia tak mau air banyak-banyak masa buah tu sedang membesar, kerana bila kita siram terlalu banyak macam biasa juga, bila dia buah tu tengah membesar, ada 2 kemungkinan yang boleh terjadi. Pertama sekali ialah mungkin buah tu dia akan crack. Biasa siapa yang biasa tanam tembikai pun dia tahulah, kadang-kadang buah tembikai tu sebelum dia sempat matang lagi, dia dah crack, dia merekah, dia pecah. Itu salah satu punca dia ialah air terlalu banyak. Ataupun kemungkinan juga yang boleh terjadi, buah tu dia tak akan membesar, dia akan terus dia akan jadi macam tu juga, dan kemudian dia pelan-pelan dia akan mereput dekat pangkal penyambung antara buah hingga dengan stem dia tu. Ya, penyambung tu dia akan jadi hitam, macam berkulat, dan lepas tu tak jadilah buah tu. Itu kemungkinan kedua. Ataupun satu lagi kemungkinan ialah buah tu jadi tapi tak cukup besar dan dia tak manis. Dekat dalam tu dia jadi macam, dia tak cukup merah lah kat dalam tu. Kalau tembikai merah, dia tak cukup merah, dia jadi color light merah. Ataupun kalau tembikai kuning, dia akan jadi light kuning. Kita makan pun tak rasa apa. Dia macam makan kulit tembikai je. Seluruh tembikai tu ialah kulit tembikai tu, kulit yang putih tu. So that's why itu salah satu tips untuk penanaman tembikai. Ya, jadi itu kita kena jaga lah air dia tu. So air tu kita boleh kontrol, kita boleh tengok keadaan. Kalau musim terlalu panas, kita boleh tambahkan air. Kalau musim hujan, kita kurangkan air. Ini benda yang kita boleh kontrol, jadi senang. Dan juga kita boleh kontrol air kita tu berdasarkan tanaman kita tadi. Macam tadi yang saya mention tadi, tumbuhan yang memerlukan air yang banyak. Jadi itu maknanya kalau kita tanam tumbuhan yang tu, kita increase kita punya watering. Dan kalau kita tanam tumbuhan yang kurang memerlukan air, jadi itu kita boleh kurangkan kita punya siraman di bahagian tertentu yang kita tanam tanaman tersebut tadi. So itu saja. Jadi kita senang, kita boleh kontrol. Okey, yang kedua faktor yang kita boleh kontrol ialah tanah. Tanah ni memang senang lah kita nak kontrol tanah tu. Maknanya kita tanah apa yang kita guna untuk kita tanaman tu, kita boleh kontrolnya. Kita boleh, sama ada kita buat kompos kita sendiri. Jadi kita buat kompos kita sendiri, kita bina kompos, kita tambah tanah daripada luar, kita beli tanah daripada luar, kita tambah pasir ke, kita tambah tanah gambut, kita tambah tanah merah, apakah berdasarkan keperluan tanaman kita tersebut. Jadi itu daripada segi tanah lah. Jadi itu senang, kita boleh kontrol. Dia ada setengah-setengah tanaman yang memerlukan tanah yang berpasir. Ya, kalau kita nak tanam tanaman yang sedemikian, jadi kita kena adjust tanah kita tu. Kalau tanah kita tu tanah jenis gambut, tanah jenis tanah merah, jadi kita kena adjust lah, tambah pasir sikit ke, tambah kokopit sikit ke. Jadi itu semua bergantung pada apa yang kita nak tanam. Ya,
Okey, jadi kalau tanah jenis tanaman yang memerlukan tanah yang keras sikit, yang gambut sikit, jadi itu pun kita boleh buat adjustment berdasarkan keadaan kita, apa benda yang kita nak tanam. Jadi kita boleh cerita lagi, kompos kita boleh buat kompos sendiri, kita boleh buat mulching sendiri. Mulching yang lama kelamaan akan bertukar menjadi kompos ini. Itu semua boleh, itu semua kita akan sampai nanti ya. Kita akan sampai ke topik tersebut nanti-nanti. Jadi keep on following me, keep on sharing, dan untuk my kelas-kelas yang akan datang ya, sharing saya yang akan datang. Okey, dan seterusnya nombor 3, nutrient means baja yang kita berikan kepada tanaman kita tu. Ya, kalau kita dalam tanaman organik, kebanyakan semua baja-baja yang saya gunakan dekat kebun kecil tepi rumah kami adalah dihasilkan sendiri di sini juga. Ya, kami recycle bahan-bahan dapur, kami recycle kulit-kulit buah dan jadikannya sebagai baja yang kami hasilkan, baja atau enzim yang kami hasilkan. Ini pun akan saya ajar, akan saya kongsi nanti di sesi-sesi yang akan datang ya. Jangan lupa teruskan follow. Yang seterusnya nombor 4, pest and disease ya, makhluk perosak dan juga penyakit. Ini semua pun kita boleh kontrol. Kalau kawasan kita tu prone kepada penyakit tertentu, ada caranya untuk kita merawat. Ada caranya kita untuk mengelakkannya daripada terjadi di masa yang akan datang. Begitu juga makhluk perosak. Ada beberapa cara tanaman, tips-tips tanaman, rahsia-rahsia yang sebenarnya tak susah pun, cuma cara kadang-kadang hanya melibatkan perubahan posisi saja, dengan apa benda yang kita tanam. Ya, kita punya cara kita rotate tanaman kita tu, itu saja pun kadang-kadang boleh membantu untuk mengelakkan daripada serangan penyakit dan juga serangga perosak. Dan akhir sekali genetik ni maknanya, genetik nombor 5, genetik ni maknanya ialah apa yang kita gunakan untuk kita tanam, biji benih yang kita gunakan untuk kita tanam tanaman kita tu lah ya. I'm sure ramai yang tahu sebenarnya bahawa kalau kita beli sayur dekat market, kat supermarket ke, kat market ke, dan sayur berbuah yang ada biji tu, dan kemudian kita collect biji benih daripada sayuran tu, kita ambil biji benih, contohnya cili ke, terung ke, apa-apalah, labu ke, kita ambil biji benih tu, kita tanam semula. Selalunya saya tak kata semua lah, kadang-kadang ikut nasib juga, tetapi boleh dikatakan 80% chances yang tanaman yang kita tanam daripada biji benih yang didapati daripada sayuran yang dibeli di market atau supermarket selalunya tidak akan menjadi ya. Ini adalah disebabkan faktor genetik pada sayuran tersebut. Kita ini pun panjang juga ceritanya, insya-Allah kita akan cerita lain kali. Ya, kenapa kita tak boleh tanam, not advisable, bukannya tak boleh, not advisable untuk kita menggunakan biji benih yang kita dapati daripada sayuran yang dibeli daripada market atau supermarket. Ya, itu cerita dia agak panjang sikit. Nanti insya-Allah kita akan sambung nanti. So itu satu, dan juga biji benih yang kita beli ada juga caranya, apa biji benih yang kita boleh tanam semula, dan ada juga biji benih yang kita tak boleh tanam semula. Ini semua faktor genetik ya. Saya akan cerita benda ni dengan panjang lebar dalam sesi-sesi yang akan datang ya. Dah hampir 20 minit lebih dah. So time is up. So terima kasih banyak-banyak kerana menyertai my live session untuk hari ni. Mungkin esok tak ada kot, esok dia orang ajak ada kenduri esok, tak tahu sempat ke tak. But most probably esok saya tak ada sharing. Lusa pun tak ada sharing juga, kerana lusa tu nak prepare untuk dia orang nak mula sekolah balik. Kita jumpa balik insya-Allah hari Selasa 2 hari bulan Mei nanti. Jadi kalau ada apa-apa soalan, ada apa-apa cadangan, kalau nak minta saya bercerita mengenai
apa saja berkaitan dengan kebun, boleh hantar mesej kat saya, dan boleh hantar mesej, dan insyaAllah saya akan cuba menjawab, saya akan cuba accommodate apa saja persoalan yang tuan-puan inginkan. So ini adalah nombor telefon saya, ada dekat dalam komen tersebut. Di sini tuan-puan boleh hantar WhatsApp, hantar mesej untuk apa-apa pertanyaan atau apa-apa nak tanya, atau apa-apa cadangan apa benda yang tuan-puan nak saya share lepas ni, boleh hantar mesej kat saya. Dan terima kasih banyak-banyak kerana menyertai hari ini. Dan macam selalu saya katalah, perkongsian saya ni adalah perkongsian ikhlas hati. Saya seronok jika tuan-puan semua dapat menghasilkan kebun tepi rumah sendiri, edible garden sendiri. Dan benda ni memang menyeronokkan, dan anak-anak kami Terikir pun sangat seronok berkebun di tepi rumah. Mereka sangat seronok hari-hari harvest sayur, hari-hari harvest bahan masakan, contohnya macam daun kunyit lah, halia lah, daun bawang, daun ketumbar. Diorang seronok harvest benda tu bagi kat mami, suruh mami bila mami minta masak. Mereka seronok, dan saya pasti juga tuan-puan dan puan-puan boleh menyeronok. Anak-anak tuan-puan dan puan-puan juga akan seronok juga apabila tuan-puan berjaya menghasilkan kebun sebegitu juga. Jadi itu semua adalah ikhlas hati kami, kami daripada Tricus. Kami tak mengharapkan, tak meminta sebarang bayaran. Cuma kami amat menghargai jika tuan-puan boleh support kami dekat kedai Shopee atau Lazada kami. Link dia ada kat bawah ni, saya baru share tadi. Dan juga kami juga menerima sebarang sumbangan ikhlas tuan-puan dan puan-puan melalui QRP ataupun melalui Touch 'n Go e-wallet kami. Dan detail dia pun akan saya bagi sebentar lagi, ataupun boleh tengok sendiri dekat pin post ke atas sekali. Okey, akhir kata, kami doakan agar tuan-puan dan puan-puan sentiasa dimudahkan rezeki, dipermudahkan urusan, serta dikurniakan kesihatan yang baik. Dan doakan kami juga sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik agar dapat kami terus berkongsi dengan tuan-puan dan puan-puan. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.